Okey, dah setengah jam. Saya rasa ini yang terakhir kot. Okey, so untuk yang ini, oh belum ada. Ada lagi satu. Permudahkan setiap yang berikut. Mana saya punya pen? Sekejap. Okey. So, 4 set 27. Ingat, kita cuma belajar tiga sahaja cara untuk mudahkan hari ini. Yang lain semua adalah basic-basic yang awak sudah tengok masa form 1, form 2, form 3. Untuk kali ini, kita guna yang pertama tadi ialah cari faktor. Yang kedua, tentukan kuasa dua sempurna. Lepas itu, yang ketiga, kita apply hukum satu. Sama juga dekat sini. So, kita permudahkan dulu set 27 ini. So, bila kita permudahkan, kita akan dapat, cari dulu. Boleh ke tidak 27 ini dipermudahkan? So, 27 bahagi 1 akan dapat 27. 27 bahagi 2 dapat perpuluhan. 27 bahagi 3 dapat 9. Bahagi 4, bahagi 5, bahagi 6, bahagi 7, bahagi 8, semua perpuluhan. Bila awak bahagi 9, awak dapat balik 3. So, stop. Stop dekat sini. So, awak tengok kuasa 2 sempurna. Yang mana ialah kuasa 2 sempurna? 9. So, kita ambil ini. So, awak boleh ungkapkan 4 set 27 sama dengan 4 set 9 darab 3. Kemudian kita kembangkan, kita pisahkan. So, bila kita pisahkan, kita akan dapat 4 kurungan 3 set 3. Yang ini adalah sama macam contoh yang kita tengok awal-awal tadi. Sama. Dia cuma, itulah, lebih lagi. So, kemudian apa yang awak perlu buat dekat sini? Berhenti macam itu sahajakah? Tidak. Kita tengok 4 boleh didarab dengan 3. So, kita akan dapat 12 set 3. Okay. Konsep-konsep pendaraban, pengembangan, semua itu adalah dalam algebra. Dekat sini tadi awak cuma belajar 3 sahaja. Okey, contoh 2. 7 set 243. Bila dia nombor besar macam ini, barulah awak keluarkan kalkulator. Yang pertama, langkah dia masih sama, kita cari faktor. Cari faktor bagi 243. Ingat, mesti mula dengan 1. So, 243 bahagi 1 akan dapat 243. Bahagi 2, dapat nombor perpuluhan. Bahagi 3, dapat 81. Bahagi 4, nombor perpuluhan. Bahagi 5, terdapat. Bahagi 6, bahagi 7, bahagi 8, nombor perpuluhan. Bila 243 bahagi 9, dapat 27. Lepas itu awak tekan lagi. Bahagi 10, bahagi 11, bahagi 12, bahagi 13. Tekan. Sampailah awak jumpa dia berulang. Saya dah cuba. Bila saya cuba, sampai 27 akan dapat 9 balik. 243 bahagi 27 dapat 9 balik. So, saya stop dekat sini. So, tengok dekat sini. Kita ada ke tidak kuasa 2 sempurna? Ada. 81 dan 9. Tapi kita ambil yang mana? Kita ambil kuasa 2 sempurna yang terbesar. So, kuasa 2 sempurna yang terbesar ialah 81. So, kita ambil yang ini. Okay, so bila kita ambil yang ini, makanya kita boleh ungkapkan dia jadi 7 kurungan set 81 darab 3. Okay, ini tadi adalah macam hukum 1. Dengan contoh yang kita dah tengok di awal kelas tadi. Okey, kemudian kita permudahkan 7 dalam kurungan set 81 darab set 3. Punca kuasa 2 81 sebenarnya. Okey, kemudian 7 kurungan 9 set 3. Okey, kemudian kita boleh darabkan lagi. 7 boleh darab dengan 9. Awak akan dapat 63 set 3. Boleh lagi tak dipermudahkan? Tak boleh. So, bila tak boleh dipermudahkan lagi, stop. Okey, kita tengok contoh 3. Okey, 5 minit lagi. Habis ni. Okey, 5 set 75. Okey, langkah yang sama. Kita cari dulu faktor bagi
75. Kita cari faktor yang di dalam perabung itu. Kita cari faktor dia. So, 75 bahagi 1 dapat 75. Bahagi 2 dapat perpuluhan. Bahagi 3 dapat 25. Bahagi 4 dapat perpuluhan. Bahagi 5 dapat 15. Dan seterusnya sampai awak jumpa yang berulang. Bila dah jumpa berulang itu maksudnya stop. Kemudian awak tengok langkah yang kedua, kita cari kuasa 2 sempurna. Kita tengok dekat sini yang mana adalah kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna tadi apa? 4, 9, 16, 25. Oh, ada 25. So, kita ambil ini. Lepas itu, kita ungkapkan 5 dalam kurungan set 25 darab 3. Lepas itu, kita pisahkan set 25 darab 3. Okey, lepas itu kita permudahkan lagi. 5 kurungan 5 set 3. Lepas itu darab 5 darab 5 akan dapat 25 set 3. Okey, kalau awak perasan semua contoh yang kita dah tengok, semua step yang sama. Ya, dia memang macam itu. So, untuk hari ini memang itu sahaja step dia. Yang lain-lain itu semua adalah kemahiran-kemahiran yang awak sudah belajar masa form 1, form 2, form 3. Macam X darab X, X kuasa 2. X tambah X akan dapat 2X. Dia macam itu. So, kalau ada kurungan, kita kembangkan. Macam itu. Okay, sama sahaja. Okay, so daripada contoh ini tadi, sebenarnya dia nak tunjuk satu benda. Yang ini. Yang ini tadi saya dah sebut sebenarnya. Tapi saya tak tahu pula ada contoh yang macam ini pula. Okay, so dia nak tunjuk satu benda. Dekat sini apa yang dia nak tunjuk? Dekat sini dia ada set 3 untuk contoh 1 tadi. 12 set 3. Contoh 2, 63 set 3. Dan contoh 3, 25 set 3. Apa yang dia nak tunjuk dekat contoh 12 ini adalah ini merupakan set serupa. Okay, ini dipanggil set serupa. Kenapa dia dipanggil set serupa? Tadi pun saya dah sebut. Kerana dia ada set yang sama. Okay, selain daripada itu, awak juga boleh sebut ketiga-tiga sebutan di atas mempunyai set 3 sebagai faktor nombor tak nisbah. Maksudnya bila awak faktorkan, awak boleh keluarkan set 3. Itu. Okay, sama macam pemfaktoran biasa. Bila awak faktorkan, okay, saya tunjuklah dekat sini kenapa dia sebut faktor nombor tak nisbah itu. Okay, contohlah. Mana saya punya pen? Okay, contoh. Ini contoh. So, 12 set 3 tambah 63 set 3 tambah 25 set 3. So, bila dia kata ini adalah awak boleh faktorkan. Yang mana adalah bila awak faktorkan, awak boleh keluarkan set 3. Keluarkan set 3, awak akan dapat 12 tambah 63 tambah 25. Itu yang dia maksudkan, faktor. Okay, faktor nombor tak nisbah. Ini dia punya faktor dia. Okay. Dan contoh yang terakhir, contoh 13, muka surat 103. Okay, untuk soalan ini, kita apply balik pengetahuan kita dekat contoh 12 tadi. Dia minta awak tentukan sama ada set ungkapan 4 set 12, 5 set 18 dan 5 set 6 adalah set serupa atau tak serupa. Dia minta awak tentukan. So, macam mana awak nak tentukan? Kita tengok dia punya faktor. Kan, faktor tadi tu. So, macam mana nak tentukan faktor? Kita permudahkan satu persatu. Okay, kita permudahkan satu persatu. So, kita tengok dulu untuk 4 set 12. Macam mana nak permudahkan? Apa Cikgu Ahmad Mayo step tu? Ya. Admit. Nama pun dah admit. Kan? Okay. So, kita cari faktor bagi 12. Okay. Faktor bagi 12. Sentiasa mula dengan 1. 12 bagi 1 dapat 12. 12 bagi 2 akan dapat 6. 12 bahagi 3 akan dapat 4. Okay, so bila macam ini kita tengok yang mana adalah nombor kuasa 2 sempurna. 4. So kita guna 3 dan 4. So kita akan dapat 4
dalam kurungan 4 darab 3. So, kita akan dapat 4, 2, set 3. Yang ini saya terus skip. Saya terus shortcut. Tak ada lagi macam, okay, kita pisahkan, okay, kita asingkan. Tak ada. Sebab tadi saya dah tunjuk dekat depan-depan. So, dekat sini, saya terus permudahkan. So, akan dapat 8 set 3. Okay, tengok pula 5 set 18. Kita cari faktor untuk 18. Sentiasa mula dengan 1, akan dapat 18. Bahagi 2, 9. Bahagi 3, 6. Kemudian kita tengok nombor kuasa 2 sempurna, iaitu 9. So, kita ambil yang ini. Kita dapatlah 5 dalam kurungan set 9 darab 2. Okey, yang ini kita boleh permudahkan. Kita akan dapat 5, 3, set 2. Okey. So, boleh lagi tak? Boleh. Kita kembangkan. Macam dekat sini kan ada kurungan. So, bila ada kurungan, kita kembangkan. So, kita akan dapat 15 set 2. Okey. So, dekat sini sebenarnya kalau dia sudah dapat macam ini, awak tak perlu buat yang ketiga sebenarnya. Tapi tunjuk sajalah. Dalam teks kan dia suruh tunjuk. Okey, so 6. 6. 1, 6. 2, 3. Ada tak nombor kuasa 2 sempurna dekat sini? Tak ada, cikgu. So, kalau tidak ada, itu sahajalah. Maksudnya ini tak boleh dipermudahkan. So, kemudian kita tengok, adakah kita dapat set serupa? Tidak. So, bila kita tidak dapat set serupa, kita boleh buat kesimpulan. Ketiga-tiga ungkapan tidak mempunyai faktor nombor tak nisbah. So, apa kesimpulannya? Ungkapan tersebut ialah set tak serupa. Okey, ingat, itu yang kita belajar hari ini. Okey, kesimpulan. 40 minit. Okey, kesimpulan. Semasa mempermudahkan ungkapan set, faktor yang merupakan kuasa 2 sempurna terbesar hendaklah diambil kira terlebih dahulu. Ingat tadi, setiap kali saya mempermudahkan set, saya mesti cari dulu dia punya faktor. Lepas itu, daripada faktor itu, saya tentukan adakah dia kuasa 2 sempurna. Lepas itu, barulah saya permudahkan. Mesti awak ambil kira benda itu dulu untuk mempermudahkan set. Ini dia tadi. Kita sudah tengok. Yang ini. Dua benda ini kita dah tengok tadi. Kuasa 2 sempurna, 2, 4. Akan dapat 9, 16, 25, 36, 49, 8 darab 8, 64, 7 darab 7, 49. 9 darab 9, 81. Itu awak mesti tahu. Itu maksudnya kuasa 2 sempurna. Nombor itu didarabkan dengan dirinya sendiri. Okay, kemudian hukum set. Kita banyak guna hukum 1 dekat sini. Okay, set A darab set B sama dengan set AB. Kesimpulan yang kedua. Ungkapan yang melibatkan set boleh dipermudahkan dengan melaksanakan operasi penambahan, penolakan dan pendaraban set. Kita boleh permudahkan. Tadi kita dah tengok. So, kita boleh kembangkan, kita boleh darabkan, kita boleh permudahkan balik. Sama macam yang awak sudah belajar dekat algebra sebelum ini. Dan yang ketiga, kita set serupa ialah ungkapan yang mempunyai set yang sama sebagai faktor nombor tak nisbah. Kita dah tengok juga tadi dekat contoh 12. Set 3 kita boleh faktorkan keluar. So, bila boleh faktor macam itu kita panggil sebagai set serupa. Dan dekat contoh 13 tadi kita dah tengok set dia tidak sama. Bila set dia tidak sama, dia bukan set serupa. Okey? Latihan PBD. Yang ini tidak banyak sebab kita cuma tengok satu hasil pembelajaran sahaja. Dia nampak macam banyak dekat sini, tapi kalau awak tengok dalam teks tak banyak pun. Latih diri 4.5 muka surat 101, soalan 2 ACE. Dah tanda dalam teks, silakan tanda muka surat 101. Latih diri 4.5.
Oh, dekat sebelah. Soalan 2, ACE. Kemudian latih diri 4.6. Muka surat 103, soalan 1, ADG. Cukuplah tu. Saya rasa ada soalan 2 lah. Soalan 2, AC. 3 benda ini tadi kita sudah tengok di dalam pembelajaran hari ini. Okay, bila dah belajar, kita mesti cuba try. Kita faham ke tidak apa yang saya ajar? Macam biasa. Maksudnya kita test power.